Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar dan penonton Sinar Harian di mana juga platform digital kami yang anda gunakan. Bersama-sama saya Haizir Osman dalam forum Sinar Live pada hari ini di mana kita akan membincangkan isu-isu politik yang berlaku pada ketika ini, khususnya dalam tempoh pilihan raya negeri yang sedang berlangsung kempennya selama 2 minggu sebelum kita akan membuang undi pada 12 Ogos, tidak berapa lama lagi. Saudara, kita baru sahaja selesai menyaksikan proses penamaan calon melibatkan parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya negeri melibatkan 6 buah negeri pada Sabtu 29 Julai 2023, dan kita pada hari ini ingin berbicara ataupun sembang-sembang secara santai dengan penganalisis keselamatan dan politik kita. Saya mempersilakan Dr. Nirwandi Mat Nordin untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesudian untuk bersama-sama kami pada hari ini. Sama. Doktor, difahamkan doktor akan mengundi di kerusi antara yang paling panas. Saya rasa kalau kita sebut kerusi paling panas dekat Malaysia ni dalam banyak-banyak Hulu Kelang lah ataupun dalam Parlimen Gombak tu, tiga-tiga tu boleh dikatakan sebagai kerusi panas. Macam mana doktor akan mengundi di Hulu Kelang? Di Hulu Kelang. Bagaimana doktor melihat? Adakah doktor setuju bahawa tiga kerusi dalam Parlimen Gombak itu merupakan kerusi paling panas dan Hulu Kelang adalah paling panas di antara ketiga-tiga kerusi tersebut? Betul. Saya rasa dalam keadaan kursi panas, khususnya di negeri Selangor ni paling banyak kursi panas yang berada. Sebab dalam isu politik pilihan raya negeri kali ini, kita lihat antara faktor utama yang akan mengakibatkan berlakunya satu perubahan undi ataupun sokongan-sokongan dalam kepada pengundian ni adalah disebabkan kepada faktor pengundi Melayu itu sendiri. Dan mana-mana tempat yang mempunyai satu komposisi ataupun penduduk Melayu yang berkepadatan tinggi, terutamanya di negeri Selangor. Kerana di Selangor kita lihat antara negeri-negeri, banyak kawasan-kawasan, dikatakan lebih kurang 34, 39, 33 pun. Tapi lebih kurang itulah anggaran kursi-kursi yang berkepadatan tinggi, dan salah satu sentuh-sentuh kursi-kursi panas adalah di kawasan Parlimen Gombak, di mana kita akan melihat salah satu kursi panas adalah pertandingan di antara mantan Menteri Besar Selangor yang pernah tewas kepada juga Menteri Besar Selangor yang lepas, iaitu Datuk Aminuddin Syari. Dan kini setelah beliau tewas, Azmin Ali, setelah beliau tewas, dia akan bertanding dengan salah seorang daripada setpol ataupun bekas setiausaha politik kepada MB Amiruddin Datuk Seri Amiruddin Syari. So ini adalah salah satu perkara yang cukup unik dan menarik sebenarnya. Setelah Azmin Ali tewas di dalam PRU15 dengan satu margin yang agak besar, kemudian beliau memutuskan untuk bertanding dalam kawasan Hulu Kelang, bukan di Bukit Antarabangsa. Dan lawannya pula adalah bekas ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Melawati yang turun untuk bertanding di bawah tiket PKR bagi menentang juga Azmin Ali. Jadi ini adalah salah satu perkara yang cukup unik dan cukup menarik untuk membuktikan sama ada Azmin Ali masih lagi mempunyai pengaruh yang besar dalam kawasan itu, dan sama ada Juwairah ini mampu untuk membawa imej kerajaan perpaduan dengan baik, bertemakan dengan kemenangan yang pernah dikecapi dalam PRU15 oleh Yang Muhammad Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, sebelum pembuaran Dewan Undangan Negeri berlaku. Maka ini akan beri saya rasa satu perkara yang cukup menarik. Kerana sekiranya Azmin Ali tewas lagi pada ini, maksudnya beliau sudah kehilangan pengaruh sepenuhnya. Ramai mengatakan beliau telah kehilangan pengaruh apabila tewas dalam pilihan raya umum ke-15 lepas. Tetapi ini juga salah satu untuk melihat sama lagi wujud lagi pengaruh Azmin Ali yang juga mempunyai salah satu sejarah berkaitan dengan Parti Keadilan Rakyat. Dan Juwairah ini juga salah satu calon-calon yang popular di kalangan PKR, dan juga beliau merupakan antara golongan wanita-wanita PKR profesional yang sering dilihat sebagai salah satu watak utama tokoh politik utama wanita dalam Parti Keadilan Rakyat, Pakatan Harapan, dan juga sudah tentu menjadi salah satu watak penting untuk memastikan kemenangan di DUN Hulu Kelang. Dan ini saya rasa satu pertemuan yang cukup menarik, cukup unik, dan kita akan menyaksikan apakah yang akan berlaku. Cuma kedudukan dari segi kelebihan itu bagi pendapat amnya, saya rasa akan memihak kepada Parlimen Gombak
yang dikuasai oleh Pakatan Harapan. Kerana jumlah nisbah pengujian itu boleh jadikan rujukan. Yang keduanya adalah untuk melihat kepada dua kajian awal yang dilakukan oleh Endeavour dan juga IDE. Yang menunjukkan, kedua-duanya menunjukkan lebih kurang 50%, 60% lebih kurang anggaran sedemikian bahawa majoriti rakyat negeri Selangor bersetuju dengan kepimpinan Yang Berhormat Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor sebelum DUN dibubarkan. Dan ini saya rasa memberikan satu kelebihan dari segi komposisi penerimaan secara keseluruhan. Tetapi tidak boleh dipandang rendah juga pengaruh Azmin Ali. Dan ini akan memberikan salah satu proses keterbukaan, walaupun dari segi dasarnya saya rasa kelebihan itu akan melihat pada Pakatan Harapan, gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berbanding pada Perikatan Nasional. Baik, Doktor, kalau kita lihat latar belakang yang kita ada adalah Datuk Seri Azmin Ali baru sahaja tewas kepada Yang Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari dalam PRU yang ke-15 yang lalu di Parlimen Gombak. Dan dengan latar belakang ini meletakkan Datuk Seri Azmin Ali di parlimen yang sama, di parlimen yang pernah beliau tewas sebelum ini. Adakah ini merupakan satu percaturan yang baik bagi pihak Perikatan Nasional? Kerana jika kita lihat sebenarnya PAS terutamanya mempunyai base yang cukup kuat di Gombak. Sebelum ini mereka di Gombak Setia sebagai contoh, Ustaz Ismail Kamus dan sebagainya, track record yang cukup baik. Kenapa mereka memilih untuk meletakkan tokoh-tokoh bersatu di situ, iaitu Datuk Seri Azmin Ali, Hilman Idham, padahal mungkin calon-calon PAS yang berkelayakan boleh diletakkan sebagai ayam tambatan kepada mereka untuk mencabar wakil-wakil dari PKR? Di Ulu Kelang adalah bekas Dewan Undangan Negeri adalah Yang Berhormat Syari Sungip yang tidak bertanding pada kali ini. Dan saya rasa salah satu kewajarannya adalah kerana dia mungkin dilihat di atas kertas dari segi percaturan politik Perikatan Nasional, Datuk Azmin Ali, iaitu Seri Azmin Ali mempunyai satu potensi berdasarkan apa yang telah dilakukan ataupun berdasarkan pengaruh semasa beliau berada di DUN dan di kawasan parlimen tersebut. Bukan di Udun Kelang, maksudnya di DUN Bukit Antarabangsa dan juga di kawasan parlimen Gombak itu sendiri. Jadi ini akan memberikan salah satu ruang yang mana kan mungkin akan memberikan sedikit kelebihan mungkin kepada mereka. Dan tidak nafikan calon Perikatan Nasional sama ada daripada Bersatu ni akan tertumpu pada jentera sokongan akar umbi daripada PAS, tetapi mengambil kepada apa yang dibincangkan tadi, saya masih beranggapan bahawa kelebihan itu ada kepada PRU 15 untuk kita jadikan sandaran. Kerana dalam pilihan raya negeri ini, mana-mana kerusi yang dimenangi dalam pilihan raya lepas adalah salah satu terjemahan mudah untuk kita mengukur keupayaan sesebuah parti calon itu untuk bertanding dalam Dewan Undangan Negeri yang akan berlaku pada kali ini. Dan juga menarik, kita lihat calon-calon seperti di Gombak Setia yang juga akan melihatkan satu pertandingan yang cukup menarik untuk melihat sama ada calon daripada Barisan Nasional mampu untuk mendapatkan sokongan keseluruhan masyarakat penyokong yang mungkin bersama dengan Pakatan Harapan dalam menewaskan calon daripada Perikatan Nasional dan juga merupakan salah satu daripada jaringan Azmin Ali di kawasan Terbabit. Jadi inilah saya rasa satu bentuk perkara yang ingin dilihat oleh masyarakat dan penganalisan politik dan keselamatan. Apakah sebenarnya pengiktirafan kerajaan perpaduan itu dapat diberikan dalam konteks pilihan raya negeri Selangor ini. Dan ini salah satu perkara yang saya rasa menarik untuk kita lihat, kerana endorsement ataupun pengiktirafan kepada masyarakat oleh masyarakat pundi khususnya di kawasan Parlimen Gombak ini akan memberikan satu penterjemahan pengiktirafan masyarakat secara langsung terhadap keadaan perpaduan. Kerana inilah pertama kali kita lihat gabungan di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bertanding dalam kawasan parlimen yang sama. Dan 3 DUN ini juga akan memberikan salah satu refleksi setakat mana kemenangan Yang Berhormat Amiruddin Syari dalam Parlimen Gombak semasa PRU 15 juga diiktiraf apabila berlakunya satu keadaan kebersamaan di antara kerajaan perpaduan, di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Baik, Dato', kalau kita lihat dalam PRU ke-15 yang lalu yang berlangsung pada bulan November, maknanya sehingga
pilihan raya yang akan datang, itu bulan Ogos, kira-kira 8 ataupun 9 bulan telah pun berlalu. Dan dalam tempoh itu pertambahan bilangan pengundi automatik, pengundi 18 saban bulan akan bertambah dari hari ke hari. Adakah kita masih lagi boleh mengambil pedoman dan rujukan daripada keputusan yang ditunjukkan dalam PRU yang ke-15 yang lalu untuk kita mengunjurkan membayangkan keputusan yang akan diperolehi dalam PRN pada kali ini? Satu soalan yang cukup menarik. Kalau kita lihat PRU ni, dia akan melihat kepada track record. Tetapi satu perkara yang kita tidak boleh lupakan juga adalah keterujaan yang berlaku selepas Pilihan Raya Negeri Johor dan Melaka. Okey. Dan pada waktu itu ada satu perkara yang cukup penting yang harus kita lihat adalah jumlah pengundian yang amat rendah dalam Pilihan Raya Negeri. Walaupun pada ketika itu rakyat masih lagi belum selesa dengan situasi-situasi tertentu, khususnya situasi berhubungan keselamatan kesihatan mereka, tetapi kita melihat lebih kurang 65% dan lebih kurang 54-55% kan untuk kedua-dua Pilihan Raya Negeri Melaka dan Johor. Itu Johor dan Melaka itu memberikan satu refleksi bahawa jumlah pengundian yang rendah mencerminkan satu bentuk trend pengundian yang berbeza. Dan disebabkan keadaan itu, disebabkan keyakinan itu, maka berlakunya satu Pilihan Raya Umum ke-15. Dan Pilihan Raya Umum ke-15 itu memberikan juga trend pengundian yang berbeza. Kerana kita melihat satu bentuk tsunami anak muda, golongan yang pertama kali mengundi, dan perubahan-perubahan, sokongan-sokongan, gelombang-gelombang yang dikaitkan dengan gelombang hijau, dengan perubahan pola pengundi Melayu yang ketara. Akhirnya Pilihan Raya 15 itu berlaku dan tertubuhnya kerajaan perpaduan apabila kita tidak punya satu dominasi parti-parti yang kuat, gabungan yang boleh membentuk kerajaan hingga terlahirnya kerajaan perpaduan hasil daripada kebijaksanaan Yang Pertuan Agong menjunjung kasih bagi tuanku. Jadi apabila kita bercakap tentang PRN, kita kena ambil dua pola ni. Okey. Sama ada pola tsunami anak muda, golongan pertama kali mengundi, gelombang hijau, ataupun pola di mana kemenangan yang cukup besar kepada UMNO pada masa itu sebelum mereka bersama dengan Pakatan Harapan dapat kembali berulang dalam Pilihan Raya Negeri. Dan saya menjangkakan kedua kombinasi ini penting untuk kita memahami perjalanan pilihan raya. Pertama adalah apabila kita melihat faktor anak muda. Anak muda termasuk golongan yang undi 18 dan pertama kali mengundi dalam Pilihan Raya Negeri Selangor ni, kita telah berada lebih kurang hampir seingat 8 bulan lebih kurang lebih kurang 8 bulan secara amnya selepas Pilihan Raya Umum 15. Jadi ia akan membawa pada satu elemen kita panggil sebagai kematangan dan kestabilan politik. Kerajaan perpaduan mempunyai kelebihan apabila konsep Malaysia Madani yang dipertengahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menunjukkan beberapa program-program perancangan-perancangan yang terbaru adalah ekonomi madani. Dan ini akan memberikan sedikit kematangan dan kestabilan politik. Rakyat tahu selepas PRU 14 hingga ke PRU 15 ni kita berkecamuk. Saya rasa ramai pun, saya ada pakai satu ayat yang ramai suka cakap trauma. Trauma atas sebab kita bertukar 3 Perdana Menteri, politik tidak stabil dan mungkin dalam masa ketika keadaan sekarang ni politik itu lebih stabil. Terbentuknya satu kerajaan, tidak ada perfect government. There's no such thing as perfect government. Tidak ada istilah kerajaan yang sempurna. Tapi kerajaan yang sentiasa bersedia untuk membuat penambahbaikan dalam tata kelola dan pengurusan sosio-ekonomi masyarakat. Dan mungkin dalam tempoh ini akan memberikan sedikit kelebihan kepada kerajaan perpaduan kerana rakyat mula melihat kestabilan politik itu berlaku. Dan dalam tempoh yang sama, kita lihat mungkin keadaan tsunami yang berlaku dalam konteks politik Pilihan Raya PRU 15 itu mungkin telah mengendur, berkurangan, mengecut. Disebabkan keterujaan untuk undi semasa Pilihan Raya Umum tidak boleh disamakan dengan Pilihan Raya Negeri. Malah kalau kita lihat mood suasana pun agak berbeza. Saya tak tahu mungkin masa kempen ni, tapi dari pengamatan saya ia agak tidak semeriah seperti mana untuk menghadapi Pilihan Raya Umum peringkat persekutuan Pilihan Raya Umum 15 kan. Dan Pilihan Raya Negeri ni dilihat lebih kurang kemeriahannya dari segi elemen itu. Jadi kalau kita lihat benda ni dan kemudian kita patah balik sedikit ke belakang, kita lihat pada Pilihan Raya Negeri Johor dan Melaka, mungkin pada masa ketika ini, sekiranya jumlah pengundian itu sama, ia akan memberi kelebihan kepada parti gegasi. Dan parti gegasi ini, buat masa ini adalah yang diterajui oleh parti-parti utama seperti UMNO, PKR, DAP, MCA, MIC tidak bertanding, iaitu PAS. Jadi, ini akan memberikan salah satu percaturan
dari segi konteks penyokong-penyokong tegar keahlian parti-parti gegasi ni yang mungkin akan memberikan sedikit pengaruh dalam keadaan suasana politik dalam pilihan negeri. Dengan mengambil kira mungkin anak muda kurang berminat dengan politik, anak muda lebih matang dan stabil, dengan mengambil kira masyarakat juga mungkin berada dalam situasi pasif politik. Jadi keadaan undi yang rendah sekiranya berlaku mungkin akan beri kelebihan pada parti-parti gegasi yang masih lagi mempunyai penyokong yang setia pada parti mereka. So ini saya rasa benda-benda yang akan menentukan hala tuju politik. Tapi saya lebih ingin mengambil konsep masyarakat inginkan satu keadaan kematangan dan kestabilan politik. Kerana saya rasa masyarakat telah muak dan masyarakat agak pasif sebenarnya dengan situasi politik negara, kecuali ahli-ahli parti yang masih lagi teruja untuk mematikan parti-parti mereka menangi pilihan. Jadi ini adalah dua bentuk partisipasi politik yang saya rasa akan mencerminkan bagaimana keadaan pilihan raya akan berlaku, khususnya di kawasan-kawasan yang tertentu yang mempunyai satu wakil-wakil ataupun keahlian parti gegasi yang cukup kuat, terdiri daripada parti UMNO, PKR, DAP dan juga parti PAS. Parti-parti lain wujud, tetapi keahlian mereka ataupun sokongan ahli akar umbi mereka mungkin tidak sebanyak parti-parti gegasi yang disebutkan tadi. Baik, saya rasa ada beberapa soalan yang saya boleh congkil daripada jawapan yang Dr. berikan sebentar tadi. Tapi saya ingin bertanyakan tentang peratusan keluar mengundi terlebih dahulu. Seperti mana yang Dr. sebutkan sebentar tadi, masyarakat muak ataupun trauma dan menjadi pasif selepas daripada kemelut yang kita temui selepas PRU 14 menuju ke PRU 15, pertukaran Perdana Menteri dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat respon di media sosial terutamanya, di medium-medium seperti TikTok terutamanya dan Facebook, Instagram dan lain-lainnya, saban malam dapat kita saksikan sering ada, boleh katakan setiap hari ada sahaja sesi-sesi live politik yang disertai oleh ribuan viewers berbincang, bersembang tentang hal politik, mengkritik kerajaan, mengkritik pembangkang dan sebagainya. Dan adakah ini sebenarnya tertumpu kepada ahli-ahli ataupun penyokong-penyokong tegar parti politik sahaja, ataupun ia sebenarnya mewakili kelompok masyarakat yang lebih besar? Kalau kita lihat, adakah ini yang dimaksudkan oleh Doktor bahawa masyarakat kita pasif dan tidak mengambil berat tentang hal politik, walaupun di segmen media sosial itu penglibatan ataupun engagement begitu tinggi dan minat yang agak besar terhadap politik? Tidak dinafikan kalau kita lihat dalam social media ni memang ramai ahli-ahli politik yang buat isu-isu dan penyokong-penyokong politik, strategi-strategi gerak saraf kempen-kempen politik yang berlaku dan membincangkan isu-isu politik berkepentingan negara. Tetapi dalam satu situasi posisi politik itu adalah mereka yang mungkin berada di undi atas pagar atau kumpulan-kumpulan yang merasakan kecenderungan untuk mengundi itu berkurangan disebabkan dengan situasi politik negara yang tidak lagi berbentuk satu gabungan yang tetap, di mana wujudnya satu kerajaan perpaduan, wujudnya gabungan antara kolasi-kolasi tertentu, mengakibatkan bahawa mereka perlu ingat akhirnya politik ni adalah untuk membentuk kestabilan dan kematangan politik. Dan sikap pasif politik itu akan memberikan salah satu bentuk peringatan kepada kumpulan-kumpulan yang memikirkan tentang politik sini, bahawa sebenarnya akhirnya kita mahu mencapai satu keselamatan dan keseimbangan sosioekonomi yang lebih baik. Jadi kalau kita hanya bertelagah dalam politik, kita hanya bersonok membincangkan isu politik, mungkin di kalangan penyokong, mungkin di kalangan orang-orang yang tidak berparti, tapi akhirnya pengakhirannya ia harus bersifat kepada people-centric. Ia harus bersifat kepada pengundi-centric, voter-centric, yang memberikan kelebihan sosioekonomi kepada masyarakat. Apa guna kita berbalah daripada 14 ke 15, kemudian PRN, tetapi akhirnya benda yang dibincangkan, benda yang dibahaskan adalah berkisar dengan peribadi ahli-ahli politik. Elemen-elemen isu radikal, ekstremisme, perkara-perkara yang bersifat dengan isu-isu berhubung dengan kepentingan-kepentingan, menyentuh perkara-perkara sensitif seperti 3R dan sebagainya. Jadi ini jelas menunjukkan dalam keadaan ini ia akan memberikan satu tekanan kepada situasi politik negara hingga mengakibatkan masyarakat rasa inilah politik negara yang sebenarnya. Sebenarnya itu bukan. Dan suasana positif politik ni akan mengakibatkan masyarakat jemu dan muak dengan politik yang tidak berkesudahan berbincang tentang permasalahan ahli politik. Kerana pilihan raya ni adalah proses pengundian terhadap mereka yang mempunyai satu keupayaan terbaik, pelan jangka masa panjang ataupun inovasi-inovasi politik yang boleh menguntungkan masyarakat.
Tetapi kalau kita lihat bagaimana periktaran media sosial perbincangan lebih kepada isu-isu yang akhirnya menjurus kepada perkara-perkara yang saya rasa bukan mencerminkan kematangan politik dalam negara. Mungkin kita harus bermula uh, sesuatu. Bermula di satu platform ataupun di satu, mungkin PRN ni satu permulaan yang baik untuk anak muda nampak politik ni mencari parti mana yang berikan sosioekonomi. Contohnya kalau kita lihat dalam konteks kerajaan perpaduan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri, ekonomi madani. Setakat mana ekonomi madani ni boleh memberi kesan yang baik kepada suasana politik negara, dan apakah yang boleh diperdebatkan dalam ekonomi madani. Tapi akhirnya perdebatan itu tidak berlaku. Dia berdebat dengan perkara-perkara yang berunsur, dan ada ahli politik yang mengambil pendekatan yang lebih radikal, ekstremisme. Ia baik, ia menunjukkan ketokohan politik, tapi adakah kita mahu politik negara diwakili oleh mereka yang agak keras, mereka yang terlampau lantang, sebab asas pembentukan negara adalah menggunakan kaedah diplomasi. Kita memenangi pilihan raya pun dengan kaedah diplomasi yang diterajui oleh bapa kemerdekaan negara, Tuan Almarhum Tuanku Rahman Putra Al-Hash. Kita mengatasi elemen-elemen selepas perubahan Malaysia 1993, apabila Kobot telah menyatakan tujuan Sabah Sarawak untuk menyertai Malaysia, kita juga ada proses konfrontasi dengan negara-negara jiran, juga diselesaikan dengan masalah diplomasi. Dan Malaysia dikenali sebagai sebuah negara berdiplomasi tinggi yang mengamalkan sikap neutral dalam mana-mana elemen isu berhubungan konflik luar negara. Jadi kalau kita lihat, kita memerlukan satu kelompok pemimpin yang mempunyai satu elemen diplomasi yang kuat. Tapi ada pula argument akan cakap, kalau macam tu siapa nak jaga isu berhubung dengan kepentingan Melayu, kaum majoriti negara, siapa nak jaga tentang isu-isu berkepentingan 3R. Sebenarnya ia telah termaktub dalam Peraturan Persekutuan. Apa yang ada dalam Peraturan Persekutuan adalah yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Utama Negara, perkara 32. Perkara 41. Yang di-Pertuan Agong adalah Parlimen Tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Perkara 38, kita ada Majlis Raja-Raja yang bertugas untuk melaksanakan ataupun membuat satu elemen penugasan berhubung dengan fungsi Majlis Raja, termasuk menasihati berhubung polisi-polisi dan dasar negara. Jadi sebenarnya telah termaktub dalam Persekutuan. Tapi kenapa kita nak berdebatkan benda yang tertulis dalam Persekutuan? Dan inilah satu perkara yang harus dipahami oleh ahli politik, bahawa benda ni sebenarnya tak perlu disentuh. Apa yang ada dalam Persekutuan dan kenapa rukun negara itu dicetuskan selepas peristiwa 13 Mei, dan kenapa ia diwartakan untuk membentuk perpaduan negara pada tahun 1974, dasar ekonomi baru dan sebagainya, ia perkara sebenarnya yang tidak perlu diperdebatkan. Ia tidak perlu dijadikan polemik politik, tetapi lebih kepada inovasi politik, menjadi pembangkang yang baik, mencari permasalahan dalam polisi-polisi kerajaan untuk diketengahkan, dan pihak kerajaan juga harus bersiasa dengan terbuka untuk menerima pandangan-pandangan. Jadi saya rasa ini satu bentuk kematangan politik. Mungkin angan-angan, tetapi saya rasa ia boleh dicapai ke arah itu, dan atas dasar itu saya rasa pilihan negeri ini mungkin jadi satu medan percubaan kepada anak muda, kumpulan penyokong-penyokong muda baru, dan kita ada generasi politik-politik muda yang bertanding termasuk calon-calon heavyweight. Mungkin mereka harus membuat sikit rekonsiliasi kempen politik, dan juga golongan muda dan pertama kali mengundi dan pengundi-pengundi mungkin boleh melihat kepada isu kematangan dan kestabilan politik, bukan lagi melihat mengundi berasaskan sentimen dan emosi. Baik, Dr. Merujuk kepada apa yang dikatakan dengan kematangan politik dan asas penubuhan negara ini adalah berasaskan diplomasi, saya cukup tertarik dengan hujah tersebut. Kita mengalami tempoh politik yang agak kacau apabila pada satu ketika kita bertukar Perdana Menteri 3 kali dalam tempoh satu penggal. Dan selepas itu dalam PRU yang ke-15 lalu kita dapat menyaksikan banyak parti-parti baru yang muncul seperti cendawan selepas hujan. Tetapi selepas daripada itu, dalam PRN ini, nampak gayanya ia kembali kepada seolah-olah sistem dua parti semula, seperti mana yang pernah kita alami sebelum ini. Adakah ini satu perkembangan yang baik untuk dalam menunjukkan kematangan kita berpolitik, di mana parti-parti gabungan yang besar, PH dan BN, mampu untuk bekerjasama dan meninggalkan satu lagi pihak PN di Parti Pembangkang, dan ada parti-parti lain yang mungkin mahu berperanan sebagai kuasa ketiga. Adakah tiga parti utama ini ataupun dua parti utama ini sudah cukup, dan itu menunjukkan sebenarnya kematangan kita berpolitik tanpa kita perlu pada parti-parti politik yang terlalu banyak? Adakah itu menunjukkan kematangan kita politik? Secara peribadinya saya lagi suka kalau kita banyak parti. Tetapi secara keseluruhannya, sebelum kita banyak parti, kita kena kembali pada asas. Iaitu asasnya setiap ahli politik sini yang bertanding, yang ingin masuk politik, mereka harus faham kepada apa yang kita panggil sebagai elemen
dasar keselamatan negara. Mereka harus tahu apakah itu ancaman keselamatan negara. Mereka harus tahu kepentingan negara. Mereka harus memahami falsafah Perlembagaan Persekutuan walaupun dikatakan mereka faham dari hukum negara. Sebab ada satu perkara dalam buah perjawatan ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Parlimen, mereka tertakluk pada sumpah taat setia jawatan, di mana mereka harus menjaga undang-undang tubuh negara, mereka harus menjaga isu-isu berhubungan dengan persekutuan dan hukum negara dan tanggungjawab mereka sebagai pemimpin. Dan ini adalah asas sebenarnya. Jadi mereka juga harus didedahkan dengan satu sertifikat, satu kursus, program dasar keselamatan negara membolehkan mereka bertanding, dan ketika menang mereka harus mengambil kursus ini yang mungkin disediakan oleh SPR, mungkin disediakan oleh pihak Parlimen, mungkin disediakan oleh pihak DUN, atau mungkin daripada fungsi partisipasi di Majlis Raja-Raja. Kerana kita hendak memastikan bahawa setiap komponen ahli politik ini dia faham asas pembentukan negara. Dan setelah itu, kalau kita ada 55 parti kan, sebab nombor 55 tu cantik kan. Kalau kata kita ada 33 parti, kita ada berapa puluh parti sekalipun, masyarakat tidak akan risau. Majoriti umat Melayu Malaysia yang terkesan dengan kempen 3R pun mereka tidak akan risau. Kerana mereka yakin bahawa semua ahli politik ini telah faham asas pembentukan negara. Ini adalah satu benda asas yang perlu dikuasai, yang memerlukan satu pembaharuan dalam keadaan bagaimana negara kita perlu dibentuk dengan demokrasi matang. Tetapi sekiranya benda ini tidak berlaku, maka ahli-ahli politik ini dia akan membentuk konsep kepimpinan berdasarkan daripada apa yang mereka belajar daripada sifu mereka, apa yang mereka belajar daripada konsep politik yang diwarisi daripada kepartian. Ada yang berkata mungkin elemen diplomasi ni terbaik, ada yang kata kena jadi macam panglima, kena ada gah kan, kena ada elemen radikal sikit baru orang segan, ada yang menggunakan kepetahan bercakap, ada yang menggunakan elemen-elemen berbentuk formula-formula tertentu, ada yang menggunakan. Jadi pendekatan ni tidak salah, tetapi semua pendekatan ni harus berasaskan satu elemen, iaitu kepentingan bagi memastikan keselamatan negara. Tetapi radikal dan ekstremisme ni amat bahaya. Kita bayangkan kalau kita punya pemimpin yang cukup radikal dan ekstrim. Sekiranya berlaku satu bentuk keadaan yang memerlukan kebijaksanaan diplomasi, sebab pengisytiharan gendang perang ni hanya boleh dilakukan kalau ia dituntut dalam sesuatu. Tetapi kita tidak boleh bercakap ataupun berperang sentiasa. Jadi kalau besok kita ada perbelahan dengan negara-negara luar ataupun perbelahan dengan perkara-perkara ibarat kepentingan negara, takkan kita terus nak menyuarakan amarah, kita pergi berperang, tidak boleh. Sebab kita bukan sebuah negara militeri, kita bukan sebuah negara kenderaan. Jadi elemen-elemen seperti ini adalah kepadatan yang perlu ada dalam setiap pemimpin, pemikiran pemimpin, dan kepadatan pemikiran juga perlu ada dalam pengundi-pengundi generasi baru, supaya mereka rasa mereka tidak dicabar. Kita tidak mahu kalau kita tidak bersedia. Besok ada 55, 30, 60 parti, tiba-tiba kita ada yang menyokong 1975. Bukan tahun 1975, pada krisis kumpulan 1975. Sebagai contoh. Kerana ia bertentangan dengan nilai rukun negara dan juga Perlembagaan Persekutuan. Jadi ini maksud saya. Mungkin kita memerlukan perubahan, sebab saya rasa masyarakat mula nampak benda ni berlarutan, benda ni berterusan. Tetapi mungkin permulaan Malaysia Madani yang konsepnya tengahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bagi bentuk peradaban dan ketamadunan bangsa yang dikatakan rumusan dari pelbagai konsep yang dibangunkan sebelum ini, Islam dari Keluarga Malaysia, Satu Malaysia, dan ia bukan satu slogan kata, berkemungkinan ini salah satu platform yang terbaik untuk kita membina ketamadunan dan peradaban dan menghilangkan nilai-nilai ekstremisme dan memastikan kita menjaga kedaulatan Perlembagaan Persekutuan dan rukun negara itu dengan cukup baik. Baik Dr. Kita berada di penghujung rancangan. Parti politik melahirkan sekumpulan pengikut-pengikut ataupun ahli-ahli yang fanatik yang menyokong mereka. Pada masa yang sama, situasi yang sebaliknya, penyokong-penyokong ataupun pengundi-pengundilah yang memilih siapakah yang akan mereka angkat untuk menjadi pemimpin mereka ataupun dari kalangan parti politik. Mana satu sebenarnya yang ingin kita bina untuk membina kematangan berpolitik ini? Adakah lahir daripada parti politik yang akan melatih ataupun mendidik penyokong-penyokong mereka agar bertamadun, agar berbudi bahasa dan sebagainya, ataupun pengundi-pengundi itu yang perlu mempunyai kebijaksanaan mereka tersendiri untuk memilih hanya orang-orang yang layak untuk berada di atas sana? Mana satu? Saya rasa satu soalan pengakhiran yang baik, di mana kalau kita nak kupas benda ni mungkin kita kena slot lain kot. Okay. Tapi kalau kita lihat dari segi perkara, inilah kita panggil Malaysia terikat dengan politik berbentuk kerpartian. Daripada zaman UMNO memperjuangkan kemerdekaan hingga akhirnya tertubuhnya MIC, MCA, kesepakatan, kemudian kita ada DAP, kita ada Perikatan Nasional, PKR, kita ada PAS dan sebagainya. Jadi politik kepartian ini telah membentuk satu generasi ahli-ahli
khususnya parti Gergasi menyatu ahli yang banyak dan ramai. Dan konsep perjuangan parti ini telah diperjadikan salah satu elemen hierarchical di mana mereka perlu memegang jawatan untuk bertanding dan sebagainya. Ia tidak salah. Jadi untuk mengubah komposisi ini, mungkin kalau elemen kepartian itu diperlukan, parti itu kena dipermodernkan dengan bentuk pemikiran, peradaban dan ketabanan masa seperti yang saya kata menyentuh pada Malaysia Madani. Ia mungkin bukan satu konsep yang terbaik, tapi demi kestabilan dan keamanan politik pada masa ini, ia boleh jadi satu platform untuk kita bergerak ke arah satu foundation untuk negara bangsa yang lebih besar pada masa depan. Itu contohnya. Jadi apabila setiap pemimpin nampak benda ini penting, maka setiap pemimpin tidak akan cuba menggugat, khususnya pemimpin-pemimpin Melayu Islam. Dia akan pastikan supaya asas ini dipahami oleh semua gabungan parti. Contohnya kalau di elemen-elemen berhubung pakatan-pakatan tertentu, di elemen-elemen parti-parti komponen tertentu, mereka akan pastikan supaya semua parti-parti ini memegang prinsip persekutuan dan rukun negara dan memahami apa itu asas kedaulatan negara. Maka ia akan mewujudkan satu bentuk keharmonian kesepakatan parti. Apabila mereka bertanding pun dia akan tahu ini asas yang tidak boleh dipertikaikan. Jadi masyarakat pun lega. Bolehlah kita cerita pasal air tak ada longkang, tak elok, ekonomi negara, isu pendapatan, perumahan, cukai, barang, dan bukan bila setiap kali election kita cerita tentang ahli politik. Inilah masa depan negara yang harus kita bina, membentuk ketamadunan dan peradaban. Mungkin Malaysia Madani adalah salah satu cara asas untuk kita membina tamadun baru. Ia bukan yang terbaik, tapi untuk keselamatan dan kestabilan politik, mungkin kita boleh bermula dengan satu konsep asas seperti itu. Baik, itu sebagai penutup soalan terakhir yang ingin saya tanyakan, adakah Doktor berpuas hati dengan line up ataupun barisan calon-calon yang dikemukakan oleh parti-parti yang bertanding dalam PRN pada kali ini, dan adakah sebarang keputusan yang akan kita dapat selepas daripada pengiraan undi nanti, ia akan mencerminkan kepada kestabilan kerajaan persekutuan ataupun ada pengaruh yang besar ataupun tidak keputusan PRN pada kali ini? Ia akan memberikan satu kestabilan sekiranya berlaku satu bentuk keselarasan dengan kerajaan persekutuan. Itu perkara yang perlu diperakui. Tetapi sekiranya tidak berlaku satu keselarasan dengan kerajaan persekutuan, maka kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang boleh bekerjasama tanpa mengira fahaman dan latar belakang parti politik yang berbeza. Tapi kalau kita masih ada lagi pemimpin-pemimpin yang cuba menjaga ego, yang bertindak untuk menjaga kepartian dan menetapkan negeri itu sebagai sebuah negeri yang gah secara bersendian, maka kita akan menghadapi permasalahan untuk menguruskan isu negara. Kena akhirnya kita tidak mahu satu bentuk elemen kenegerian melampau itu menjadi salah satu doktrinasi perpecahan secara separ-sedar ataupun secara terus ataupun secara tidak terus, secara langsung tidak langsung dalam pembentukan negara bangsa yang cukup baik. Dan ini penting untuk dipahami. Jadi masyarakat harus menilai risiko itu, masyarakat harus menilai aspek sosioekonomi dan masyarakat harus membuat pilihan yang baik dalam aspek pembangunan peradaban, ketamadunan, dalam aspek pembentukan sosioekonomi negara dan menilai kemampuan pemimpin mereka untuk bekerjasama secara baik dengan seluruh pimpinan seluruh negara agar perkara ini dapat memberikan manfaat kepada mereka, sebab pengundi hanya mengundi sekali. Dan apabila undi telah jalankan, maka akhirnya kita menyerahkan kuasa untuk mereka mentadbir sebuah negara dan negeri itu di tangan mereka. Jadi gunalah pilihan ini yang baik. Utamakan aspek sosioekonomi, pastikan peradaban dan ketamadunan negara dan aspek persekutuan dan negara itu terus dipelihara dan menggunakan kaedah diplomasi bagi kebaikan kita bersama dalam sebuah negara berbilang kaum dan agama dan bangsa. Baik, terima kasih Dr. Nirwandi atas perkongsian yang cukup menarik. Kira-kira lebih kurang 30 ke 40 minit kita bersiaran dalam forum Sinar Live pada hari ini, saudara. Asas yang penting untuk membina negara adalah diplomasi, seperti mana yang telah pun digagaskan ataupun diasaskan oleh bapa kemerdekaan kita, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj dalam mencapai kemerdekaan, dan begitu juga yang diteruskan oleh kepimpinan-kepimpinan yang seterusnya. Apapun saudara, dalam proses kita memilih pemimpin dalam pilihan raya negeri pada kali ini, pada penghujungnya kita hanya ingin mencari seorang wakil rakyat yang baik untuk menjadi wakil kita di Dewan Undangan Negeri, dan tidak lebih daripada itu kita tidak mahu menjerumuskan diri kita ke dalam kancah kekacauan, persengketaan dan sebagainya yang akan meletakkan negara kita dalam ketidakstabilan dan sebagainya. Saya rasa itu sahaja perkongsian yang dapat kita berikan saudara dalam forum Sinar Live pada hari ini, sehingga kita berjumpa lagi dalam forum-forum yang akan datang. Jangan ketinggalan untuk menyaksikan forum Sinar Live kami khas PRN ini setiap hari jam 8.30 malam, dan sehingga kita berjumpa lagi, saya Haizir Osman, ini adalah Sinar Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.